Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Lepas tu dia maintain, lepas tu kemungkinan jatuh balik. Lepas tu tembak lagi. Sekarang dah 4 kali US dah 4 kali inject package rangsangan. Okay. Dan benda yang sama dia kata berulang-ulang. Dan apa yang menarik adalah Trump gesa kerajaan untuk open balik diorang punya ekonomi lagi sebulan. Okay. As soon as, paling cepat yang boleh. Sebab apa? Sebab Trump akan ada election tak lama lagi. Okay, pada bulan 12 ni, bulan 12 ke 11 ke 10. Okay, akan ada election pada tahun ni dan itu akan mengganggu diorang punya, yang mengganggu Trump punya reputasi yang menyebabkan market jatuh. Tu yang dia suruh buka balik ekonomi. Tengok, tak pentingkan langsung pasal nyawa. Okay, dia nak cepat ekonomi dia beraksi. Boleh? Sekejap, saya punya soalan hilang. Sekejap Pasaran saham macam mana Fazli? Demand yen ke apa? Kalau ikut daripada Zuli punya outlook, hari ni hourly dynamic adalah yen strength. Okay, kekuatan kepada yen. Macam tadi saya sembang, yang saya sembang awal apabila cerita tema market macam tadilah. Market dah dirangsang, market dah dirangsang, ekonomi dah dirangsang, okey, pasaran saham terbesar di dunia terletak dekat US, okey, capital market paling besar dekat situ, semua sekali dekat US. So, apabila ada rangsangan ekonomi dekat US, benda tu positif kejap. Kita nampaklah pasaran saham semua sekali naik. Okey, bila sampai satu masa, market tengok pada minggu lepas tema pada minyak. So, market orang lihat minyak. Minyak apa cerita? Target Trump saja 10 juta. Tetapi diorang bincang-bincang 9.7. Bila dah bincang 9.7, tak capai kepada apa yang dipersetujui ataupun apa yang market jangkakan. Lebih rendah tapi potong juga. Okey, sebab itu potong paling besar dalam sejarah. Dalam sejarah pengadapan OPEC, itu merupakan yang paling besar, 9.7 dolar. 9.7 million. Okey, barrel per day. Alright, itu merupakan pemotongan yang paling besar. So, apabila tema pasal minyak berhenti sekejap, diorang cerita pasal COVID balik. Okay, dan kita lihat banyak benda yang tak settle, cuma kematian dah start menurun di Spanyol, Itali. Spanyol, Itali rekod 3 minggu punya rendah. Mati ada mati juga, tapi 3 minggu rendah lah. Okay, lepas tu dekat US dah nampak naik-naik tapi masih lagi dalam keadaan rendah, dia cakap tak break out lagi ke atas. Cuma diorang ada cakap kalau contohnya keadaan begini kekal pada masa yang sama dan tak mustahil figure sekarang dekat 10,000 lebih kot, 10,000 ke dekat 11,000 yang dah mati. Tak mustahil yang akan mati pada 2-3 bulan lagi, figure tu kemungkinan boleh capai kepada 200,000. Okey, tu di US saja. Boleh tapi sekarang tema dia kalau daripada Zuli punya buat ni, dia buat yen strength, kekuatan kepada yen. Okey, jom kita lihat kepada forex performance kita dekat Finviz. Okey, ni yang kita nampak untuk hari ini, kekuatan jelas kepada JPY. Okey, JPY merupakan satu currency yang paling kukuh pada hari ini dan currency yang paling lemah pada hari ini adalah New Zealand, CHF, Kanada dan Euro. Okey, AUD, GBP, USD. Itulah antara currency yang kukuh, 4 yang kukuh dan 4 yang lemah. Okey. JPY, kalau ikutkan tema, Zuli dah start letak kekuatan untuk yen pada semasa. Okey. Maksudnya sekarang tengah yen dynamic, kekuatan kepada yen. Okey. Ni untuk hari ni lah. Dan kalau kita lihat dekat Forex Factory, ni cuti hati-hati hari ni masih lagi bercuti. Okey, dan esok baru market buka dengan gembira. US dia buka. Kalau tak silap, New Zealand 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, US saja buka
7 yang lain semua tutup. Besok baru start market buka sepenuhnya. Bank buka. Okey, dan akan ada BOC. Dia punya rate pun dah paling rendah 0.25. Ini terendah semasa lah ni. Nak rendah lagi kosong. Itu akan membuatkan market terkejut lah. Tapi rasanya akan kekal 0.25. Okey, data pekerjaan untuk Australia. Gila punya figure. GDP dekat apa ni? China jatuh juga untuk hari Jumaat nanti. Dijangka jatuh. Senang cerita lah, semua sekali akan nampak kesan dia akan nampak data-data yang keluar, tapi data tu tak memang market akan tahulah. Data memang akan seteruk tu lah. Dah kena COVID semua sekali bagai. So memang akan dijangka akan teruk. Ni apa yang ada dekat economic calendar So next adalah jom kita punya hasil minggu lepas. Hasil kita tengok kat sini je lah. Saya dah update. Minggu lepas 4 kalah teruk. Semua sekali reverse. Okay, 2 kena stop loss untuk AUD punya pair dan 2 lagi currency, 2 lagi pair New Zealand JPY dan NZD USD dalam keadaan negatif. Okay, so kita rekodkan untuk minggu lepas 4 bukan 4 lah, maksudnya paling teruk setakat ni negatif 3.3 ataupun negatif 0.83. Rasanya paling teruk, tak pernah lagi minggu yang lebih daripada berapa 0.83 ada lagi tak? Ni color hijau. Ada lagi tak yang paling teruk? Merah. Okey, tak pernah ni rekod paling teruk mengikut daripada sejarah kita punya expectancy ni, minggu lepas merupakan rekod yang paling teruk. Okey? So expectancy kita jatuh kepada 0.52, winning percentage kita tinggal 63.4 dan buy position kita 0.33. Okey, by week 0.52. Cuti Easter. Okey. So itu dia. Alright, minggu lepas semua sekali reverse. Semua sekali reverse dan pada minggu ni jom kita buat apa currency yang menarik untuk kita lihat. Okey. Jom kita buat sama-sama Okey, jom. Okey, kita kosongkan semua. Okey. So kita lihat daripada Finviz sahaja. Semua sekali boleh buat. Kita lihat monthly dulu. Okey, monthly kalau kita lihat dekat sini AUD, GBP, New Zealand, JPY. Tu currency yang paling kukuh pada minggu lepas. AUD, apa lagi? GBP, New Zealand, JPY. GBP, New Zealand dan juga JPY. Okey, dan weekly tadi ada member bagi. Weekly kita nampak AUD, New Zealand, Kanada, GBP. AUD, New Zealand, Kanada dan juga GBP. Okey. Dan yang lemah CHF, Euro, Kanada, USD. CHF, Euro, Kanada, juga USD. Okey, untuk weekly USD minggu lepas paling lemah USD, JPY, CHF dan juga Euro. Okey. Alright. So, kita lihat, kita main padan-padankan apa currency yang tinggal. Yang kita ada untuk minggu ni AUD, GBP, AUD,
New Zealand, GBP. Okey. Dan yang lemah USD. Siapa lagi? Euro, Chef, dan juga USD. Okey. Ni yang kita ada untuk minggu ni berdasarkan daripada pergerakan daripada Finviz punya meter currency meter daripada monthly dan weekly. Kita ada AUD, GBP, New Zealand, Sel, Chef, USD dan juga Euro. Okey. Ni currency yang kita ada pada minggu ni mana yang nak buy, mana yang nak sell. Bila masa kita sepatutnya tengok kekuatan yen tadi. Buat je kita orang copy, senang kerja. Lepas tu weekly control demand. Okey, commodity dollar demand. Okey, untuk minggu ni kalau kita lihat daripada meter daripada Finviz kita monthly dan weekly, apa yang kita nampak adalah AUD, GBP, New Zealand untuk kita cari peluang buy. Okey, yang kita nak cari peluang sell adalah CHF, USD, Euro. Okey, yang Zuli tadi dia cakap JPY merupakan kekuatan untuk hourly. Okey, ni. Untuk hourly kita nampak yen dynamic, kekuatan untuk yen. So kita cari satu contoh. Contoh kalau ni yang ada signal yang ni. Yang merah, yang hijau ni untuk buy. Okey. Yang tu lah kejap kita buka satu. Kita buka GJ. Okey. Kalau kita lihat GJ dia dah sampai ke? Dah sampai ke zone yang kita boleh cari peluang untuk sell. Ini daripada structure macam mana Zuli mapping kan. Okey. Structure Zuli mapping kan dekat sinilah. Dia cari peluang untuk sell. Kalau saya tunggu kat atas ni. Okey. Ni sekarang dia tengah main kat sini. Kemungkinan dia akan boleh bounce satu lagi ke atas. So dalam area sinilah kita boleh cari peluang untuk sell. Okey. Itu Zuli buat berdasarkan structure tau. Dia bukannya berdasarkan pergerakan satu candle, dua candle, pergerakan harga ke bukan. Dia berdasarkan structure. Okey, tu yang dia dapat yen untuk kuat. Kita tengok lagi apa lagi NZD USD. NZD USD dia suruh cari peluang untuk sell. Sell dia kat mana? Sekilo lagi. Okey, faham tak? Tak salah. Tak maksudnya macam ni. Untuk kita lebih lihat kepada short term. Short term lah kiranya untuk minggu ni. Minggu ni kita nampak New Zealand, AUD, GBP yang kita nak cari peluang untuk buy. Okey, tapi kalau berdasarkan daripada structure Zuli tak akan buy, tak akan membuat kita cari peluang untuk buy dekat sini. Dia suruh kita cari peluang untuk sell apabila harga sampai ke atas sini. Faham? Faham tak sembang? Faham nampak tak? Dia seiring. Macam kita membuat analisis lebih kurang macam short term. Zuli buat mapping berdasarkan daripada counting dia, daripada wave theory dia. Okey, dia buat kalau harga sampai ke kawasan sini baru kita cari peluang untuk sell. Okey. Kalau harga dekat sini dia tak buat apa-apa. Tetapi daripada kita yang dekat yang kita punya webinar ni, yang kita buat adalah pada minggu ni kita nampak peluang AUD, New Zealand, GBP. Okey, yang nak cari peluang untuk sell adalah USD, Euro, CHF. Okey. So, USD tergolong, New Zealand USD tergolong. So, apa yang kita boleh nampak adalah kita cari kawasan yang mana boleh bagi peluang untuk kita buy. Faham? Boleh? Zuli buat berdasarkan mapping daripada kira-kira apa projection, kemungkinan kat mana kita boleh cek peluang untuk sell.
kat mana kawasan yang cantik, comel untuk kita sell. Okay, ni contoh. Apa lagi? Yang tadi kita jumpa AUD USD. Tengok AUD USD kita. AUD USD macam kita lukis tadi. Okay, AUD kita cari peluang untuk buy, USD kita cari peluang untuk sell. Kita carilah price turun dulu. Okay, lepas tu kita cari peluang untuk buy. Okay, Zuli tak akan cari peluang untuk buy dekat sini. Dia tunggu kita price ataupun complete punya sequence. Sequence dah complete, maksudnya correction punya sequence dah complete, baru dia cari peluang untuk sell dekat sini. Okay, kita cari peluang untuk buy. Sebab apa? Sebab kita berdasarkan Finviz daripada monthly, weekly punya arah. Okay, monthly dan weekly punya arah. So, kemungkinan harga turun sekejap sampai ke kawasan yang kita nak, dan dia boleh naik sampai ke target yang kita nak. Okay, boleh? Tunggu wave 5 ataupun complete cycle punya ni, macam ni, correction cycle. Okay, baru kita cek peluang untuk buy ataupun untuk sell. Boleh? Itu kita compare kan. Tak ada masalah. Sama je. Arah sama je. Okay? Boleh? So, pada minggu ni kita pukul apa? 2.28. Okay, kita buka 1, 2, 3 pair kejap. Okay, kita tambah 8 chart. So, kita ada banyak pilihan pada minggu ni. Apa satu? Cari satu. AUD USD. AUD USD. Okay, AUD USD sejam. Lah, dah nak naik ke? Dah. Kejap kita buka Rinko. Okay, kita makinkan support yang kita nampak. Support 1, 2, 3 dan 4. Resistance pula kat sini. Okay. Resistance kat situ. So kat sini 1. Kat atas ni 1. Okay. So, kat mana tempat yang cantik untuk kita cek peluang untuk buy? Kat mana? Cantik kalau kita nak buy. Kat kawasan sini pun okey juga. Atas sini ataupun bawah sini So, kat sini kot. Okay. So, target kita atas. Ya Allah. 6, 6, 5, 3. 6, 6, 5, 3. Okay. Tu dia. Alright. Ni resistance sekarang. Kalau price break ke atas, dia dah break resistance sekarang dan kemungkinan dia akan menuju ke atas. Ke next level. So kat sini kita punya stop loss. Okay, ni untuk AUD USD. Kena Maksudnya apa yang kita plan, kita follow je. Okay, kenapa kena buat benda ni asal tak tengok chart buat analisis terus? Dia macam ni. Kita nak berniaga, kita kena tahu apa yang kita nak jual dulu. Apa yang kita nak beli dulu. Okay, apa barang yang kita nak niagakan. Itu yang kita buat. Boleh tak buat by day? Boleh, tak ada masalah. Kalau banyak masa, buatlah by day. Saya buat seminggu sekali. Okay? Saya buat seminggu sekali untuk plan pada minggu tu. Minggu lepas kena stop loss semua. Minggu lepas dah kena stop loss, kena dah. Barang yang lepas usah dikenang. Faham? Dah kena stop loss, biarkan move pada benda baru. Kalau kita kenang meratap benda yang dah lepas tu, tak ke mana. Okay? Faham? Yang dah kena stop loss tu biarkan dia. Biarkan dia. Ni kena stop loss ni. Rugi. Saya rugi ni. Yang dah rugi tu biarkan dia rugi. GU satu lagi. Risk reward kena ada plan. Mana boleh terjah chart. Okey. Tu Benda yang dah lepas, biarkan dia dah lepas. Maksudnya kita move on. Pergi ke next trade. Okay, next perniagaan. Next. Itu kira rugilah. Okay, ni minggu ke apa? Minggu ke-3 April. Okay, so kita tengok apa position yang kita ada. Okay, AUD USD. So apa tadi? GBP GBP USD.
Okay, GBP USD. Kita tengok hari ni dia dah breakout dan dia dah retest balik. So kita buka ni. Support yang terdekat di sini. Ni. Bawah ni. Dan kat area sini. So situ support terdekat dan lain. Dan resistance kita hanya ada atas sini. Dan area sini satu. Okay. So situ saja yang kita punya area. Ada satu lagi sini. Okay. So apa yang kita boleh buat adalah kita cek peluang untuk apa ni? Buy. Okay, kita cek peluang untuk long. Long position di mana? Mana comel? Nak kat mana? Banyak ni. Semua sekali sengat-sengat sama je ni. Sini. So stop loss mana? Tu yang penting. Kalau kita nak entry kat sini, stop loss kat mana? Kalau kita entry kat sini, stop loss mana? Kalau kita entry kat sini, stop loss senang lah bawah sini. Sini pun bawah sini. So kat mana tempat stop loss kita nak letak? Tu problem dia. Okay? InsyaAllah. 12947. 2947. Okay. So apa yang kita ada masalah sekarang adalah tempat entry. Tempat entry sini, saya rasa price kemungkinan akan tu dekat sangat. Berdasarkan daripada support yang kita ni, kita kena membuat keputusan dekat mana tempat kita cek peluang untuk buy. Boleh? Dekat mana tempat yang paling comel untuk kita buy? Kalau dekat sekarang, kita tak tahu nak letak mana stop loss. Dekat sini. Mana tempat kita nak letak stop loss? Tu problem dia. Tarik sampai ke bawah terus. 1215. Kita tengok risk reward. 1215. 12. Okay, risk reward 1.5. So terpulang. Kita nak ambil ke tak? Okay, berapa ratus pip tu? 300 pip. Okay. Chef JPY boleh tengok tak? Chef kita cek peluang. Okay, boleh? Boleh tengok Abdul Latif. Kena stop loss, tanamkan diri pada muka. Trend GU masih downtrend tu. Macam correction. Okay, boleh. Masuk buy position untuk sementara. Betul. Betul ni kalau macam saya kalau strategi yang saya akan gunakan macam ni, saya akan pecahkan kepada 4 bullet. Okey. Bullet pertama saya akan entry di sini. Okey. Kena stop loss. Okey, saya akan tengok price action dekat sini pula. Okey, kalau dia ada bagi signal untuk naik, saya buy kat sini pula. Okey, tu bullet kedua. Okey, kalau bullet kedua gagal juga. Okey, saya kena stop loss juga. Saya akan tunggu price action dekat sini. Okay, sebab price action saya rasa paling selesa kalau saya entry kat sini sebab jarak stop loss dah dekat, dah kurang sikit daripada sini sampai ke sini. Okay, so saya akan pecahkan kepada 4 bullet. Ni strategi yang korang boleh gunakan. Kalau saya akan pecahkan 4 bullet. Contohnya standard entry $100. Okay, kat sini saya akan guna $25 dulu. Tengok dia pergi tak dekat first ni. Kalau dia pergi terus, tak apalah. Okay. Kalau gagal, kena stop loss. Okay, rugi $25. Okay, next kat sini pula $25. Rugi lagi kat sini saya test $25. Rugi juga. Kalau tak ada masalah, tak dosa pun. Tak kisah apa time frame pun kita. Okay, dan next kita ada request Chef JPY. Chef JPY. Korang nak cari apa Chef JPY? Sell. Okay, cantik. Kalau sell tadi lah. Tengok dia buat pattern dan boom breakout. Okay, tapi tak apa, kita markingkan dulu. Resistance. Support. JPY minggu ni kita JPY neutral
daripada ni daripada Finviz kita, JPY neutral sebab minggu lepas paling lemah, tapi dalam week monthly dia masih lagi antara yang terkuat. Okay, so dia dalam keadaan neutral. So kita tak ambil dia, ataupun dia dalam keadaan neutral tengah-tengah. Okay, kalau semasa chef dalam keadaan lemah, kita cari peluang chef untuk sell So kalau kita cari peluang, let's say lah nak cari peluang untuk sell, kita tengok ada tak tendensi harga nak naik ke atas. Baru kita cari peluang untuk sell. Dia test balik ke kawasan ni, baru kita cari peluang untuk sell. Sekarang pun dah bergerak hampir 100 pip. Okay, daripada high tadi. Alright. Dan kalau dia ada bagi chance naik semula, baru kita sell, tu terpulang Tapi nampaknya macam dia teruskan perjalanan. Nampaknya Okay, tu dia untuk chef JPY ni lah. Next resistance atas ini. Okay. So paling cantik tunggu dia rebound, baru kita cari peluang untuk sell. Sekarang chef JPY dah turun, dah jalan dulu. Okay, boleh? Buy chef JPY. Nak buy chef JPY, apa time frame paling sesuai untuk rookie trader, your recommendation? Rookie untuk yang baru, ada ke? Time frame untuk baru ke lama ke? Syamil, ada ke time frame yang ini untuk orang yang dah old B? Untuk newbie kena pakai time frame ni? Tak ada. Tak ada Syamil. Dia tak ada istilah old B, newbie, kau kena pakai different. Ada kasta-kasta dia pula. Tak ada. Okay. Dia tak ada. Sama sekali sama dia. Macam ni. Syamil. Sekarang musim PKP. Senang cerita lah. Memang banyak gila masa. Okay. Masa memang melimpah ruah. Banyak sangat tak tahu nak buat apa. So, nasihat saya janganlah trade gunakan time frame yang besar. Cari satu time frame yang lebih kecil. Yang kita selesa nak gunakan, trade kat time frame tu. Time frame yang kecil. Dan kita panggil time frame tu adalah entry time frame. Dekat mana time frame yang kita buat analisis teknikal, dekat situlah tempat yang kita nak cari peluang untuk entry. Okay? Tetapi kita ada kena buat multiple time frame lah. Tu cara paling mudah. Satu lagi time frame kita panggil sebagai primary time frame. Primary time frame untuk kita kenal pasti arah. Okey, arah pasaran. Boleh? Boleh So nanti kita akan go through lagi. So kita save dulu untuk video kali video pula. Untuk hari ni punya kita nak masuk topik trade idea minggu berapa ni? Minggu 3 minggu week 3 April. Okey, minggu ketiga April bagi daily. Time frame tengok cermin diri, lama sikit tunggu. Kalau analisis guna investing, entry sama je ke dekat MT4? Saya guna macam tu Saya buat analisis dekat investing, okey dekat sini, dan saya main tekan buy sell gunakan handphone je. Jangan analisis bagai semua sekali dekat handphone. Dekat handphone hanya tekan untuk adjust lot, stop loss dan juga tu je. Entry, buy sell, tu je. Bagi merasa dulu semua time frame bagi kesesuaian. Okey. Fazli. Itulah saya gunakan macam itu Latif Abdul Latif. Saya gunakan ni buat sebagai journal. Semua sejarah ada dalam ni. Okey, semua ada. Apa je? Semua ada. So tak tahu ada tak ada macam tak ada limit pula. So baguslah tak ada limit. So saya masukkan je semua sekali, apa trading, apa idea, saya semua sekali masuk dalam tu. Dan nanti kalau satu masa kita nak review balik senang. Boleh? Ada nama semua baik, senang. Tu serius buat analisis kat sini sebagai kita punya journal, dan nanti dekat MT4 kita tekan buy sell je. Okay, boleh Alright. So jom. Jom dah ada soalan? Bagi tanya apa-apa soalan sebelum kita masuk kita punya aku punya pula. Kita punya momentum oscillator ni. Kita punya indicator. Okey, boleh? Broker Tuan Helmi, dia guna broker investing. Kurang fat betul.
Okey, faham. Tak ada limit dan penting free. Okey, nasib baik tak boleh copy. Time frame yang mana untuk sesuai untuk sideway. Okeylah. Ramai yang baru dalam ni sebab nama pun ramai yang saya baru nampak. Ni saya sharekan kita masuk topik lambat sikit Boleh ni saya sharekan. Okey, korang nak trade sangat sideway Okey. Cari pair satu yang tengah sideway gila. Apa? Cari satu pair. Ni lah minyak ni saya nampak dia sideway. Saya nampak. Suka hati je. Okey, anggap ni sideway sebab kita senang. Ni 28 sebagai satu resistance, satu apa orang panggil tu? Satu shilling price, okey, dekat $28, $20 dekat floor price. Okey, apa yang korang nak buat adalah macam ni je. Pergi kat time frame rendah. Okey, dekat time frame rendah kan nak scalp sangat, nak scalping. Okey, korang ada dua pilihan je. Dekat tengah-tengah udara ni, korang tak entry. Okey? Dekat tengah-tengah udara ni korang tak entry. Alah, kenapa makinkan besar sangat dia punya range? Itu contoh. Korang nak makinkan mana-mana, time frame tak ada masalah. Dekat M15 kan nampak dia sideway, korang makinkan lah. Ni tadi tunjukkan dekat H1 sideway. So cari satu resistance, satu floor dia, korang buat. Lepas tu tunggulah. Price sampai je kat atas tu, gunalah apa indikator pun yang nak guna. Apa lah korang? Hari ni tajuk indikator kita. RSI. Kita masukkan RSI. Okay. Price sampai dia kawasan ni macam ni. Price sampai dia kawasan atas ni, okay, nampak tak? Ni. Price sampai kawasan atas shilling kita, resistance kita markingkan tengok sampai ke kawasan resistance kita. Dah sampai lah. Kita tengok kita punya indikator. Ada signal lah. Tekan sell. Tu je. Okay, ni kita panggil divergent. Sekejap lagi kita nak masuk ni topik ni. Okay. Ada divergent. Sell lah. Sampai di atas, nampak ada divergent, sell. Okay. Macam ni. Ada lagi tak? Ni. Price. Sampai ke atas. Ini baru first time sampai ni. Relax dulu. Okay. Tapi kat sini ada divergent tak? Ada kat sini pun ada divergent. Ni satu first entry. Okay, kita comparekan antara dua pucuk ni. Ini ada first entry dan kat sini kita ada second entry. Tengok antara puncak ni dengan puncak sebelah tu dan puncak sini dengan puncak sebelah sini. So kita nampak ada divergent. So kita sell. Okay, buat macam tu je. Itu paling mudah. Tapi mesti ingat, rukun. Rukun technical analysis. Wajib ada level. Apa level yang korang nak? Okay, saya bagi satu contoh. Kalau saya nak jual emas, saya jual emas ni, apa harga yang korang nak beli? Cepat. Apa harga yang korang nak beli? Saya ada emas ni satu kotak, ada 50 piece. Apa harga yang korang nak beli? Tengok sikit. Cepat, harga kalau saya nak jual emas ni, berapa harga yang korang nak beli? Ada harga tak? Ke random? Tak kisahlah. Engkau letak $100 pun aku beli, $200 pun aku beli. Berapa harga? Mesti korang ada harga. Serius, mesti akan ada harga. Kenapa dalam trade korang tak nak ada harga? Letaklah harga apa yang korang nak sell, apa harga yang korang nak buy. Jangan pemurah sangat. Saya dah letak harga yang Yahudi. Jangan beli. Mesti harga RM5. Memang kiamat dah tak jual. Okay. Faham? Tu je. Kita mesti cari harga yang mana kita nak beli, dekat mana harga yang kita nak jual. Wajib benda tu. Janganlah buat benda yang luar daripada tabi'i. Kita nak jual, nak beli barang pun, harga nasi lemak pun kita tahu. Harga dia wajib RM1 je. Lebih pada RM1 aku tak nak beli. Kena buat macam itu, kena kedekut sikit. Okay? Jadi macam Fazli, kedekut. Boleh Mahfuz Okay, cantik.
Okey, dah jom kita masuk ni. Dah berapa minit dah ni? Dah 15 minit tinggal. Okey. Slide kejap, tengok slide ada berapa slide. Otak dia banyak 41 slide. Betul ni. Okey, kita ada masuk, kita go through sekali bas. RSI, IMI, ROC, STOCH dan CCI. Okey, jom. Momentum, senang cerita momentum adalah merujuk kepada harga ataupun perubahan hal laju pada sesuatu security. Kita tengok harga kat chart tu, berapa laju pergerakan dia. Itu kita lihat. Adakah dia dah start weak ataupun dah start masih kuat lagi. Okey, itu yang pertama tu. Dan senang cerita dia past tense. Apa-apa indikator semua past tense. Ada data, ada harga, baru terbentuk. Faham? Semua benda tu, benda dah lepas dan cerita benda dah lepas. Benda dah lepas, baru terjadi benda tu. Baru terjadi indikator tu. Okey? Okey, RSI dicipta oleh Wes Wilder ni dan ditunjukkan dalam bukunya New Concept in Technical Trading System. Okey, dia pencipta lah beberapa indikator. Okey, Wilder ni. Dia banyak, dia cipta indikator. Ada 2-3 indikator lagi yang dia cipta dan RSI membandingkan purata harga kepada sesuatu candlestick ataupun bar. Okey, itu daripada teori dia. Ni pengiraan dia. Dia comparekan antara candlestick ke candlestick. Tu jadi dia benda ni. Alright, parameter default untuk RSI adalah 14. Bermaksud 14 batang candle dipuratakan untuk mendapat bacaan RSI ni. Okey, tafsiran. Yang pertama adalah permainan untuk RSI. RSI bermain macam ni. Ada level kosong, ada level overbought dan juga level oversold. Tu kita panggil extreme level. Kosong adalah sebagai titik tengah. Atas daripada kosong, kita boleh anggap sebagai satu momentum untuk menaik yang tinggi. Bawah daripada kosong 50 bukan? 50. 50 bukan kosong, 50. Tercompare dengan MACD pula. Okey, 50 RSI 50 kosong hingga 100. 50 titik tengah. Atas daripada 50 momentum untuk menaik. Bawah daripada 50 momentum untuk menurun. Okey? Okey, IMI dicipta oleh ni. Orang ni susah sekali nak sebut nama dia. Okey. Dan dia adalah hasil daripada RSI dan juga candlestick. Alright. Dan dia memisahkan candlestick bullish dan bearish dan melakukan pengiraan RSI pada bacaan candlestick. Itu dia punya teori. Okay, dia comparekan beberapa batang candle untuk ni lah. G untuk green dan red, R untuk red. Dia comparekan berapa persen dan dapatlah percentage sini. Dia pergerakan daripada 0 hingga 100 juga. Okay, dia lihat atas 50 momentum untuk menaik tu tinggi, bawah 50 momentum untuk turun tu lebih tinggi. Ingat kita kalau dalam forex dua buy pun kuat, sell pun ada dia punya momentum dia juga. Okey, tu extreme level dia sama macam RSI 70 dan 30. Okey, ROC, rate of change. Tak tahulah dia dah tak email tu tak pasti. Tak email Kalau tak email tak tahulah. Sebab tengok dalam grup je, dalam grup dah bagi semua sekali. Kalau ada Amir Fazilah tu boleh minta kat dia. Dia power semua sekali daripada 1 sampai 30 dia ada. Okey, rate of change ROC ni pun sama juga, mengukur pada momentum. Dia senang, dia comparekan kepada satu tempoh masa kepada satu tempoh masa. Okey. Contoh macam ni lah. Dia comparekan antara satu tempoh masa ke satu tempoh masa dan apabila dapat hasil tolak dia dapat. Contohnya atas daripada 0 positif, bawah daripada 0 negatif. Okey, momentum menaik atas 0, momentum menurun bawah 0. Default dia punya period adalah 21. Okey. Ni STOCH. Ramai yang menggunakan STOCH, period dia 533. Okey. Dia purata antara 5 batang candle, senang je. Dia punya formula untuk persen K, inilah formula dia. Okey. HHV ni stand for high value, higher high value, lower low value. Okey.
So dapatlah bacaan dia berdasarkan pada mana close candle. Tengoklah close kat mana. Tolak ni formula dia. So dapatlah jawapan. Okey, memandangkan kalau kita tolakkan menggunakan formula ni, kita akan dapat lekuk tajam-tajam macam gini. Okey, tetapi nampak macam tak lawa, so kita puratakan dia kepada 3. Okey, ada. Kalau tak dia lekuk-lekuk macam ni, tajam-tajam, tajam-tajam. Tetapi sebab kita ambil kira untuk puratakan dia, so dapatlah semus macam gini bentuk dia. Okey, dan grup sini. Okey, dan satu lagi adalah yang ini, persen D. Persen D adalah 3, tengok ni macam ni Faham ni. 5 ni dia ambil daripada bacaan harga. Okey, daripada candlestick. 3 ni adalah daripada bacaan yang 5 tadi ni. Daripada bacaan yang atas ni, 5 ni. Okey. Yang 3 yang warna merah ni adalah daripada bacaan yang ni. Yang dah dipuratakan ni. Okey, faham tu dia. Boleh? So kita teruskan. Stoch pula extreme level dia 20 dan 80. Okey, pergerakan dia daripada 0 hingga 100 dan dia punya extreme level adalah 20 dan 80. 20 adalah oversold dan 80 adalah overbought. Okey, terlebih beli dan terlebih jual. Next adalah CCI, Commodity Channel Index. Okey. Ni dia punya kiraan dia, formula dia, dan jom kita lihat permainan dia. Okey, permainan untuk CCI dia ada bacaan tu 100 dan juga 200. Okey, tengah kosong lah. Okey, kalau dia tengah tu dia kosong. Bawah 100 dan bawah atas daripada negatif 100 dalam ni dia dalam keadaan sideways. Atas 100 dia ada momentum untuk menaik. 200 atas daripada 200% dia dah sampai ke overbought. Okey. Bawah daripada negatif 200% dah oversold. Boleh? Tu permainan dia. Atas 100, atas 200, 100 momentum menaik dan bawah daripada atas daripada 200 dah terlebih beli. Okey. Bawah daripada negatif 100 momentum turun dan bawah daripada negatif 200 dah terlebih jual. Okey, yang ini kita akan cover mengenai kepada arah, kawasan dan divergent. Arah yang tadi kita sembang, kawasan terlebih beli, kawasan terlebih jual, arah dia buy ke sell, tu dia. Yang tadi, ni dia menunjukkan technical, kita membuat trend line daripada indikator tu. Daripada indikator tu kita boleh buat trend line, dia breakout, sell. Okey, dia breakout ke sini, kita buy. Okey, boleh tu senang contoh. Ataupun kita malas nak lukis-lukis kat sini, kita nak gunakan moving average. Boleh. Dia cross kat situ, sell. Dia cross naik ke atas, buy. Okey, tu arah. Sebelum tu dia menurun. Sebelum dia menurun, dia breakout ke atas, arah dia dah buy. Kawasan terlebih beli dan terlebih jual. Inilah kawasan overbought dan oversold yang macam saya tunjuk tadi. Okey, kita teruskan. Semua sekali indikator momentum ada overbought dan juga oversold. Tak kisah kita nak pakai yang mana. Boleh? Semua sekali dah masuk dalam grup ni kan, nanti boleh go through Yang saya nak tekankan adalah permainan divergent. Okey, divergent kita bolehlah jenis-jenis divergent yang ni yang saya nak tunjukkan. Klasik, tersembunyi dan kompleks. Saya tunjukkan klasik. Klasik yang simple, yang selalu digunakan. Tengok harga makin menurun tetapi dekat indikator kurang. Tak pergi. Ni macam tadilah. Ni. Harga menaik tapi dekat indikator tak naik. So kita panggil dia sebagai divergent. Okey, divergent adalah salah satu signal kemungkinan pertukaran arah. Okey, yang ini sebelum ni turun, keluar divergent, kemungkinan dia akan naik. Okey. Ni adalah klasik divergent. Okey. Divergent untuk bearish pula, kita tengok atas yang tadi divergent untuk bearish yang dekat minyak tadi. Alright. Dah jumpa divergent, masuk je lah kalau ada signal. Boleh?
Ni divergent, hidden divergent. Hidden divergent, harga pula malu-malu nak turun, tetapi indikator wah lebih-lebih dia turun. Okay, faham harga malu-malu nak turun, tetapi indikator dah lebih-lebih. Ni kita panggil sebagai hidden divergent. Okay, kenapa saya akan recommend kalau korang nak trade, trade lah yang hidden divergent. Sebab apa? Sebab dia lebih cantik daripada segi price action. Faham? Price action dia lebih cantik. Kita nak letak stop loss senang. Tak malu nak letak stop loss. Stop loss bawah sini je. Okay? Sebab kita nampak dia dah ada ni. Kalau dia breakout ke bawah sini, kita dah nampak dia ada momentum lah untuk turun. So kita salah. Senang. Contoh, price indicator dia turun melampau. Ada tak? Tak adalah. Jarang. Kalau kita jumpa benda tu best tau. Ni. Nampak ni. Dia akan lebih kepada follow arah. Follow trend. Macam ni nampak ni dia menaik kan? Menaik kan? Yang ini. Ni dia dah turun. Nampak ni yang paling best. Korang dapat ni full margin. Jangan simpan-simpan duit. Full margin. Jangan dengar tu ajaran sesat. Okay. Hidden divergent kalau kita jumpa, dia lebih kepada follow trend. Okay, follow trend. Dia cantik, dia senang. Bukan senang lah, dia jarang jumpa tapi dia dia lebih safe lah, lebih selamat. Okay, divergent peratusan ketepatan. Divergent dia bagi hint, dia signal. Alam, anggap je lah kita berdiri, kita kat Sempang, kat T-junction, dekat Sempang 3, kita nampak ada trailer, dia bagi signal nak belok. Macam tu, sama je peranan dia. Rasa-rasa kita yakin tak trailer tu nak belok ke tak? Okay, kita akan melihat price action. Ada tak price yang menunjukkan dia nak naik? Dia dah nampak dia nak naik, baru kita buy. Betul. Macam ni lah. Okay. Kau tengok ni. Yang ini dia malu. Price malu nak pergi. Malu. Alright. Tapi kat indikator ni, dia dah melampau-lampau dia naik. Alright. Boleh? Nampak? Yang ni. Yang ni dia malu. Yang ini indikator dah naik ke atas. So kita nampak divergent. Dekat sini kita tunggu price action. Ada price action nak turun, kita sell. Okay, boleh? Macam ni. Tengok indikator melampau. Okay? Dia break tak? Lepas tak? Okay. Dia lepas. Kalau contoh dia close kat atas ni lagi berapa minit. Dah close. Tak. Dah buka candle baru. Okay. Kalau dia kat atas, dia berjaya naik ke atas, dia close bawah ni. Ni dia close bawah ni. Kalau dia close bawah ni, indikator dia kat atas, kita akan nampak satu lagi. Ni macam gini bentuk dia. So kemungkinan kita akan nampak dia akan turun. Faham hidden divergent. Ni tunggu ni. Tunggu kalau ni dia cuit di atas sini, harga tak tembus atas tu, kita nampak hidden divergent. Okay, boleh? Complex divergent tukar kepada period ni saja. Dia compare antara dua indikator. Itu saja. Okay, ada apa-apa soalan lagi setakat ni? Ni kita tunjukkan satu lagi complex divergent. Tu satu period 14, satu period 7. Perbezaan ni, harga dia tak tengok. Dia tengok ni. Yang ni menaik, yang ni menurun. Ada divergent. Buy. Macam itulah. Faham tu divergent untuk kompleks. Ni antara indikator ataupun strategi teknik yang mudah yang kita boleh pakai. Ada apa-apa soalan setakat ni? Momentum kena combine leading dan lagging indicator baru mantap. Apa leading indicator? Mana ada leading indicator? Okay.
Yang kita lihat senang je, kita jumpa indicator ni. Okay, kita jumpa signal dia, kita jumpa divergent, kita lihat kepada candle. Price action. Ada tak price action dia nak naik? Ada nak naik, buy lah. Tu je. Okay, ada apa-apa soalan setakat ni? Sebelum kita tamat dengan gembira. Okay, ada apa-apa soalan? Okay, tak ada so esok kita akan tambah lagi beberapa. Malam ni ke saya akan tambah lagi beberapa trade idea. So kalau ada apa-apa soalan, tak ada. Harap tak ada lah. Zuli punya webinar dah boleh buka. Dan kita akan sambung pada hari esok. Boleh? Okay, terima kasih semua. Mahfuz, Fazli, terima kasih. Syaruniza, Abdul Aziz, terima kasih. Siapa lagi? Siapa lagi belum nama sebut? Sofian, thank you. Wan Hasri, thank you. Dan kita akan berjumpa lagi pada hari esok. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Selamat malam, duduk rumah, jangan berjalan. Okay, Mahfuz, bye-bye. Roshimi, okay, bye-bye. Saiful Lizan, okay, terima kasih. Okay, stay safe, Mahfuz.